So perlembagaan ni macam ni. Perlembagaan ini kita boleh anggap dia macam undang-undang. Okay? Sebab apa? Undang-undang terkandung dalam perlembagaan. Okay? Daripada perlembagaan inilah boleh munculnya undang-undang. Jadi perlembagaan Malaysia, tak kisahlah negara mana pun, mesti akan ada perlembagaan. Jadi perlembagaan ni boleh dikatakan benda yang paling penting. Okay? Benda yang paling penting ialah perlembagaan. Kalau tak ada perlembagaan, maka sesebuah negara itu dianggap sebagai tidak berdaulat. Okay? Jadi perlembagaan ni sebenarnya sangat penting. Kenapa? Perlembagaan ni umpama macam guideline. Okay? Perlembagaan ni kita boleh umpamakanlah dia macam satu guideline. Okay? Guideline yang menentukan pentadbiran ataupun bagaimana sesebuah negara itu sepatutnya berjalan. Okay? Okay, kita borak sikit lah pada malam ni. Kalau kita cerita ni sangat bosan juga. Okay, ada baca berita tak apa yang berlaku semalam? Ada baca berita apa yang berlaku semalam? Tak ada ke? Tak baca. Aduh. Apa yang berlaku di Myanmar? Pilihan raya kan? Apa yang berlaku di Myanmar? Okay. Ya, betul. Ni, Firdaus Rosli. Firdaus Rosli duduk mana ya, Firdaus Rosli? Tak, bukan Fahmi. Dia tak serang Malaysia. Firdaus Rosli orang mana Berandang. Sekejap, Firdaus, nama penuh apa? Nama penuh Firdaus apa? Betul, Amirah. Rampasan kuasa oleh tentera. Oh, tahu tak nama Firdaus ni kan? Dan nama ayah Rosli kan? Sebiji nama dengan kawan baik cikgu. Kawan baik cikgu pun nama dia Muhammad Firdaus bin Rosli juga. Sama. Serius. Sama je. Muka korang je cikgu tak tahu. Tu nanti cikgu nak tengok muka Firdaus macam mana. Tengok sama tak? Sebab nama dah sebiji ni. Okay. Kita pergi balik semula dekat tadi Myanmar tadi kan? Okay, betul. Tak tadi tu lah. Dia rasa kawan cikgu pun. Okay, jadi apa yang berlaku di Myanmar? Kita kena faham, kita cerita pasal Myanmar hari ni sikit lah. Kita starting ni, intro ni kita cerita pasal Myanmar sikit lah. Okay, jadi Myanmar ni kita kena faham bahawa bukan Myanmar je, ada negara-negara tertentu juga tentera mempunyai kuasa. Okay, tentera mempunyai kuasa khas dan kuasa tentera tidak terbatas. Okay, ada beberapa ketika kita nampak boleh katakan lebih negara yang tak ada raja. Okay, negara yang tak ada raja, yang ada tentera, biasanya tentera mereka cenderung untuk merampas kuasa. Okay? Sebab itu kalau kita tengok dalam konflik dekat Myanmar ni, kita tengok konflik dekat Myanmar ni, sebab apa? Daripada awal dulu sebenarnya, sebelum ada Aung San apa nama dia? Aung San tu, okay? Aung San Kunyi apa nama dia? Aung San Kunyi tu. Adalah, saya lupa nak dia apa. Okay? Dia ni sebelum dia ada, sebelum ni Myanmar diperintah berdasarkan ketenteraan seperti macam Korea Utara juga. Okey, diperintah oleh rejim. Okey, oleh tentera. Aung San Suu Kyi. Betul Fahmi, thank you Fahmi. Fahmi ni bagus lah. Okey, Aung San Suu Kyi. Okey, jadi selama lebih kurang 50 tahun. Okey, lebih kurang 50 tahun Myanmar berada di bawah kuasa pemerintahan tentera. Okey. Okay, berada di bawah pemerintahan kuasa tentera. Jadi ni Aung San Suu Kyi ni, okay, dia ni antara yang menentang apa tu? Dia kata dia nak minta demokrasi, dia tak nak pemerintahan tentera. Okay, jadi masa tu macam biasalah dia banyak menentang apa semua kan. Lepas tu dia kena apa tu? Dia tak boleh keluar rumah selama tempoh berapa puluh tahun. Masa tu dia tak boleh keluar rumah, dia kat rumah dia tak boleh keluar kan. Masa tu banyaklah kes. Kemudian akhirnya, saya tak ingat tahun berapa, akhirnya Myanmar ditukar kepada pemerintahan demokrasi. Walaupun demokrasi, tetapi bukanlah demokrasi penuh. Sebab apa? Walaupun Myanmar ini sudah ada pilihan raya, okay, bayangkan 50 tahun tau mereka hidup dalam ketenteraan ni. And then, walaupun Myanmar sudah ada demokrasi, tetapi dalam parlimen mereka, tentera perlu diberikan sebanyak 25% kerusi dalam dalam parlimen di Myanmar.
Okay. Jadi kalau kita nak ikutkan nak buat keputusan kena majoriti. Jadi sekarang ni tentera juga memegang ni juga, maknanya kalau nak buat apa-apa maknanya tak boleh lah suka hati, tentera akan tengok. Okay. Dan dalam pilihan raya di Myanmar, tentera memang betul-betul menjaga. Maksudnya dia memang kawal ketat pilihan raya. Okay, dia memang kawal ketat. Dan akhirnya kita dapat lihat, cikgu malas nak cerita detail lah, cikgu tak ingat sangat. Dia panjang lagi cerita dia. Jadi akhirnya kita dapat lihat, walaupun demokrasi, walaupun negara demokrasi, tetapi dia bukan sepenuhnya demokrasi. Dia boleh dikatakan macam separa demokrasi. Dia hanya separa saja. Dia bukan sepenuhnya demokrasi. Jadi sebab dia tentera, dia berkuasa tau. Kita tengok contoh macam dekat Mesir juga tau. Mesir pun sama. Kita tengok macam Mursi dulu, kalau korang masih ingat. Mursi dulu. Mursi masa kat Mesir kan dia menang pilihan raya. Tiba-tiba dia digulingkan oleh General Al-Sisi, dia punya general tentera dia. So samalah macam dekat Myanmar ni. Lebih kurang dia sikit je, lebih kurang. Kemudian kita tengok apa yang berlaku di Myanmar. Tentera ambil alih. Dan selepas tentera mengambil alih Myanmar, dia telah mengisytiharkan darurat selama setahun atau lebih. Dan apa yang mereka buat lagi, mereka telah memutuskan talian-talian internet. Tetapi saya tahu kawan cikgu bagi tahu, cikgu ada kawan yang duduk kat Myanmar, dia bagi tahu tak semua yang diorang potong internet tu. Macam wifi kalau kat universiti boleh. Tapi kalau data-data macam mungkin yang telco ni dia tutup. Bayangkan kalau korang hidup kat situ, macam mana korang nak hidup tanpa internet? Bayangkan tak ada internet tau. Sanggup? Sanggup nak hidup tanpa internet? Tak kan? Jadi itulah yang berlaku di Myanmar. Tentera mengambil alih. Jadi kalau kita lihat ada banyak contoh-contoh negara yang macam tu juga, bukan Myanmar je. Contoh dia macam dekat Myanmar, and then dekat apa nama tu? Ada dekat Mesir, dan juga ada banyak lagi negara-negara lain yang mengamalkan separa demokrasi. Bermaksud tentera mereka mempunyai kuasa. Tentera mereka mempunyai kuasa. Itulah dah macam mana nak main PUBG. Cikgu pun tak boleh main PUBG kalau tak ada internet. Macam mana main PUBG kan? Jadi kalaulah kalau kita tengok kalau kita nak compare, sebab korang kena tahu juga tau, korang kena ambil tahu juga pasal benda ni. Kena ambil tahu juga berkaitan dengan isu-isu yang berlaku ni. Sebab benda-benda ni korang boleh gunakan dalam karangan dan sebagai contoh. Tak kisahlah korang buat dalam karangan ke, dalam sejarah punya ke. Jadi semua itu boleh digunakan. Jadi berbalik semula kepada perlembagaan tadi. Macam saya cakap tadi, perlembagaan ni merupakan antara benda yang paling penting sekali dalam sebuah negara. Kalau perlembagaan tak ada, bermaksud tidak akan ada. Kalau perlembagaan tak ada, bermaksud sebuah negara itu tidak berdaulat. Mesti ada undang-undang. Jadi perlembagaan ini sepatutnya, biasanya perlembagaan ini digubal oleh orang yang tinggal di kawasan tersebut. Dan kalau kita dapat lihat, kita dapat lihat sewaktu pembukaan Kota Madinah. Bagaimana Madinah menjadi sebuah negara. Kalau kita tengok balik, Madinah menjadi sebuah negara, mungkin kamu pernah belajar dulu. Sebab sepatutnya kalau ikutkan yang silibus lama, KBSM, sepatutnya Form 5 belajar, Form 4 belajar pasal sejarah Nabi Muhammad dan juga pembukaan Kota Madinah. Tetapi silibus baru dah tak ada. Jadi masa Nabi Muhammad membuka ataupun menubuhkan sebuah negara Madinah, perkara yang pertama Nabi Muhammad buat ialah perlembagaan. Nabi buat perlembagaan dulu. Rangka perlembagaan dulu. Sebab kalau tak ada perlembagaan, macam mana kita nak mentadbir negara kita? Jadi corak pentadbiran, sistem pemerintahan dan juga segala benda perlu ada dalam perlembagaan. Macam Malaysia punya perlembagaan agak unik sikit. Malaysia punya perlembagaan sebab kita ada dua. Kita ada kerajaan negeri dan juga kita ada kerajaan pusat. Ada dua. Jadi antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, kalaulah salah satu bercanggah, saja dulu saya nak terangkan. Kalau salah satu perlembagaan ini bercanggah, bermakna perlembagaan negeri perlu diubah. Perlembagaan negeri perlu diubah. Tak sesuai. Sebab perlembagaan persekutuan tidak boleh
tidak boleh diubah tanpa mendapat persetujuan daripada majoriti ahli parlimen. Okay, kena mendapat persetujuan daripada ahli parlimen. Kalau tak dapat persetujuan daripada ahli parlimen, jangan harap dapat tukar perlembagaan. Okay, benda tu tak akan boleh jadi. Okay. Okay. Dan kalau kita lihat balik macam yang kita pernah buat dulu kan. Okay, dalam perlembagaan ni, okay, ada beberapa benda yang paling penting lah. Okay. Macam tadi cikgu cakap tadi tentang pembahagian kuasa antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okey, cikgu nak tanya kamu kamu bagi tahu jawapan dia pusat atau negeri. Okey. Aspek keselamatan bidang kuasa negeri ke persekutuan? Kalau tak tahu pun agak-agak je lah. Keselamatan bawah kuasa negeri atau persekutuan? Persekutuan. Okey, Fahmi jawab persekutuan. Okey, betul. Okey, sebab keselamatan perlu di bawah persekutuan. Okey, tanah bidang kuasa siapa? Tanah bidang kuasa siapa? Okey, betul, negeri. Air? Air bawah bidang kuasa siapa? Negeri juga. Okey, good. Ramai jawab negeri. Apa lagi? Immigration. Immigration persekutuan. Okey, kecuali Sabah Sarawak Sabah Sarawak negeri. Aspek aspek apa lagi Uh, um, kejap. Cikgu tengah fikir kejap sabar kejap. Apa tadi keselamatan dah. Keselamatan, okey kalau ikutkan keselamatan tu memang persekutuan tapi dia perlu bersama. Okey, sebab dia kena dua-dua sekali. Kalau tak ada salah satu tu habis. Okey. Apa lagi Uh, hmm, Ekonomi. Ekonomi bos apa? Ekonomi bawah persekutuan. Okey, ekonomi bersama ekonomi tu dua-dua. Okey, kita kena faham dalam bidang kuasa negeri dan juga persekutuan ada bidang kuasa bersama. Okey. Contoh berkaitan dengan beasiswa. Okey. Berkaitan dengan beasiswa pun sama, dia bersama. Okey. Yang maksudnya persekutuan kena bagi beasiswa, negeri pun kena bagi beasiswa. Okey, dua-dua kena bagi beasiswa. Okey. Jadi aku rasa cukuplah sampai itu untuk perlembagaan. Okey, kita akan tengok kepada bab 3. Okey, sebelum tu 5 minit boleh? Cikgu nak pergi tandas sekejap. 5 minit lepas jap.
Alright, kita sambung balik boleh dengar kan? Clear kan? Alright, so kita sambung Dah habis lah bab 2 kita dah habis apa sebenarnya. Okay, yang tadi tu cikgu buat revision sikit je lagi pasal perlembagaan. Bab 2 kita dah habis lah sebenarnya. Okay, kita tengok kepada bab 3 Okay, cikgu nak tanya, korang dah dapat belum bab 3 Bab 3 tak dapat nota lagi kan? Okay, tak apa. Tak apa, korang tengok sini sebab nota ni pun cikgu tak siap lagi. So tengoklah, insyaAllah hari lusa nanti cikgu bagi. Okay, sebab cikgu tak siap lagi nota yang bab 3 ni. So korang tengok je lah kita belajar sampai mana yang dah siap. Okay, bab 3 ialah Raja Berperlembagaan dan juga Demokrasi Berparlimen. Okay, yang ini cikgu nak jelaskan kepada kamu sejelas dan jelasnya. Okay, negara kita mengamalkan Raja Berperlembagaan dan juga Demokrasi Berparlimen. Bermaksud Raja Berperlembagaan bermaksud raja berada di bawah perlembagaan. Okay, raja tidak berada di atas perlembagaan. Contoh cikgu bagi kalau di Brunei, okay, raja tidak boleh didakwa sebab raja berada di atas perlembagaan. Okay, raja bukan berada di bawah perlembagaan. Itu perbezaan. Macam kita kat Malaysia raja boleh didakwa tapi dia ada mahkamah dia lah. Dia ada mahkamah khas di raja. Okay, dia bukan mahkamah biasa, dia ada mahkamah khas dia. Kalau di contoh di Brunei, raja mereka tidak boleh didakwa. Okay, sebab raja berada di atas perlembagaan. Okay, jadi macam dekat Malaysia ni, anything yang raja nak buat, raja tak boleh buat sesuka hati. Okay, sebab itu kalau raja nak buat sesuka hati, dah lama dah dia buat. Okay, tapi raja tak boleh sebab berada di bawah perlembagaan. Okay, jadi kalau nak buat keputusan apa-apa pun, kena berbincang. Okay, sebab raja bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Okay, macam baru ni, contoh baru-baru ni, Malaysia telah mengisytiharkan darurat, betul? Okay, Malaysia telah mengisytiharkan darurat. Jadi, bukannya Agong suka hati je buat darurat tu. Okay, bukannya hari ni masa macam nak isytihar darurat lah. Tak, bukan macam tu Bukan macam tu. Okay, darurat ni tak boleh main petik-petik macam tu je, tak boleh. Okay, raja tak boleh sesuka hati buat keputusan. Jadi, semua keputusan haruslah bergantung kepada nasihat Perdana Menteri. Okay, dan kalau kamu masih ingat, dulu, sebenarnya dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, pernah untuk mengisytiharkan darurat dululah. Okay, pernah dulu untuk isytiharkan darurat. Lainlah, kita darurat ni tak sama macam darurat dulu. Okay, yang 69 tu lain, ni lain. Okay, kemudian apa yang berlaku, Agong, Yang di-Pertuan Agong kita telah berbincang dengan sultan-sultan daripada negeri lain. Okay, dalam Majlis Raja-Raja Melayu yang diadakan secara tergempak, telah berbincang yang mana masa tu yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu menolak pelaksanaan darurat yang ingin Tan Sri Muhyiddin Yassin lakukan. Okay, tetapi dalam keadaan sekarang ni nampaknya Agong terpaksa untuk mengambil keputusan untuk mengisytiharkan darurat. Okay, cikgu nak tanya kamu sebab kelas kita sejarah ni kita tak boleh terlalu fokus pada buku. Okay, cikgu nak tanya kamu. Kamu setuju tak darurat ni dilakukan? Setuju tak darurat ni dilakukan? Setuju. Yang lain setuju tak? Tak setuju. Okey. Kenapa kamu adik yang setuju? Kenapa kamu setuju? Siapa yang setuju cikgu nak tanya, kenapa kamu setuju? Mana? Fahmi? Kenapa Fahmi setuju, Fahmi? Kenapa Fahmi setuju? Azam ni apa? Kenapa setuju? Sebab tak kisahlah siapa-siapa pun. Kenapa kamu setuju darurat dilakukan? Dia mungkin soalan ni makin keluar kebat tau. Kenapa setuju?
Okey, untuk mengelakkan berlakunya pilihan raya. Okey, betul. Okey, jawapan Fahmi demi keselamatan rakyat tidak tepat. Kalau untuk mengelakkan pilihan raya berlaku, betul. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok balik darurat yang diisytiharkan ni lebih kepada darurat politik. Okey, bukannya darurat total. Okey, itu ada perbezaan Darurat politik, darurat ekonomi, darurat kesihatan ada perbezaan dengan darurat total. Kalau darurat total, itu nanti kalau darurat total semua kabinet menteri tak akan berfungsi dan Perdana Menteri pun tak akan ada kuasa. Yang berkuasa ialah agung. Dialah yang akan berkuasa dan juga tentera. Polis juga tidak akan berkuasa. Okey. Itu kalau total darurat. Okey. Tetapi ini bukan darurat total. Ini lebih kepada darurat politik untuk mengelakkan berlakunya pilihan raya. Okey. So kita dapat tengok saya tak kisahlah korang sokong parti mana pun. Terpulanglah pada korang semua korang nak sokong parti mana pun ikut korang lah nak sokong parti mana. Tapi yang paling penting sekali ialah apa yang kita kena faham. Kita kena berfikir secara rasional. Adakah dalam tempoh yang terdekat ni sesuai untuk kita buat pilihan raya? Bayangkan dengan kes lebih kurang 5,000 sehari. Takkan kita nak buat pilihan raya? Cukuplah apa yang pernah jadi dulu dekat Sabah. Dekat Sabah dulu. Kan tiba-tiba ambil melonjak naik. Okey, itu pun dah jadi cukuplah pengajaran kepada kita semua. Okey, kemudian yang tak setuju pula. Okey, saya nak tanya kenapa tak setuju? Kenapa tak setuju? Kenapa tak setuju? Ekonomi negara merodom. Okey, kalau kita nak ikutkan sebenarnya dari sudut ekonomi sebenarnya kalau ikutkan tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ni ialah pelaksanaan PKP. Okey, pelaksanaan PKP yang menyebabkan ekonomi kita terpaksa ditutup. Ada sebahagian sektor ditutup. Kalau darurat sebenarnya tak ada kaitan pun sebenarnya. Bukan total lockdown. Kalau total lockdown, ya dia akan tutup semua ekonomi. Tetapi darurat politik tidak mengakibatkan ekonomi sebenarnya. Kalau nak diikutkanlah daripada sudut ekonomi yang kecil-kecil ni lah. Okey, tapi kalau kita tengok daripada sudut pelaburan, memang betul. Ada company-company yang besar daripada luar negara, mereka takut untuk melabur invest dalam negara kita. Sebab takut tiba-tiba tukar kerajaan, tukar polisi. Jadi macam-macam masalah. Okey. Tapi kalau kita lihat balik bagi cikgu lah lebih banyak pro daripada cons. Sebab apa? Kalaulah pilihan raya dia ada, kalaulah darurat tak ada dan pilihan raya dia akan diadakan, bermakna negara kita akan diambang masalah yang besar berkaitan dengan COVID ni. Mungkin kita akan jadi macam Itali ke lepas ni, macam Brazil ke, tengok apa jadi kat sana. Hancur. Okey. Okey, jadi pemerintah beraja, kita pergi balik semula kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita pergi kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam Kesultanan Melayu Melaka, okey, raja ialah pemerintah berkuasa mutlak. Okey, sekali lagi cikgu nak tanya, apa itu mutlak? Apa yang dimaksudkan dengan berkuasa mutlak? Okey, betul Daniel, berkuasa penuh. Okey, mutlak itu bermaksud kuasa penuh. Okey, jadi bermaksud raja itu mempunyai kuasa dalam segala aspek. Okey, samalah macam Sultan Brunei tadi cikgu cakap. Okey, Sultan mempunyai kuasa penuh dalam segala aspek. Segala aspek raja perlu tahu. Okey, raja boleh buat keputusan. Jadi maksudnya rakyat biasa tidak ada hak untuk buat keputusan. Okey, itu dalam pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kemudian antara aspek yang raja pegang, antaranya lah dia semua. Tapi antaranya kuasa pentadbiran, perundangan dan juga kehakiman. Okey, dalam kuasa pentadbiran ni, kita kena faham bahawa bukan raja yang buat pentadbiran ni. Okey, raja tak perlu menjalankan pentadbiran pun. Yang menjalankan pentadbiran ialah bendahara. Itu tugas bendahara. Tetapi raja dia perlu memilih siapa yang akan menjadi bendahara. Okey, dialah yang akan menentukan. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah kerajaan-kerajaan Melayu yang dulu,
biasanya kalau sesebuah kerajaan itu mempunyai bendahara yang cekap, bendahara ataupun Perdana Menteri yang hebat, maka negara tersebut pun akan menjadi hebat. Okey, cikgu nak tanya. Dalam sejarah Melaka, siapa bendahara yang paling hebat? Cuba ingat nama dia. Bendahara yang paling hebat dalam kerajaan Melaka. Okey, betul, pandai Amirah. Tun Perak. Okey, Tun Perak antara yang terhebat. Tun Perak ni disebaris dengan Patih Gajah Mada dan seorang lagi cikgu tak ingat nama dia apa. Dia ada 3 orang. Jadi zaman tersebut ada 3 orang bendahara yang sangat hebat. Termasuklah Tun Perak ni. Tun Perak ni merupakan antara bendahara yang paling lama berkhidmat. Tak silap cikgu, dia sempat dengan 3 sultan, Tun Perak ni. Dia antara orang yang pandai menyusun strategi. Sebab apa? Kalaulah sesebuah kerajaan itu mempunyai bendahara yang tidak pandai buat kerja, okay, yang jenis pandai mengipas je, tak pandai buat kerja pun, maka sesebuah negara tersebut akan hancur. Sebab apa? Pentadbiran, okay, dalam pentadbiran, kita tengok dalam pentadbiran ni bukan benda yang kecil tau. Okay. Bendahara ni boleh dikatakan dia ketua kepada segala pembesar. Jadi bermaksudnya contoh macam Temenggung, Laksmana, Shah Bandar, Penghulu Bendahari, semuanya berada di bawah Temenggung, di bawah bendahara. Okey, walaupun kalau kita ikutkan ada 4 pembesar yang utama kan, tapi yang paling tinggi ialah bendahara. Sebab bendahara ini boleh dikatakan macam penasihat. Okey, jadi dia kena kontrol semua. Walaupun keuangan dikontrol oleh penghulu bendahari, tetapi pentadbiran juga perlu tahu tentang keuangan. Okey, sebab pentadbiran ni luas, pentadbiran ni banyak, macam-macam bidang. Okey. Jadi dia kena kontrol semua. Dia kena tahu berapa banyak duit yang masuk, berapa banyak duit yang keluar, guna untuk apa, semua dia kena tahu. Okey. Dan tugas keselamatan fokus kepada Laksamana. Okey. Ini kita cerita zaman Melaka kalau keselamatan kita tengok lebih kepada Laksamana. Okey. Walaupun kalau kita lihat Laksmana ni merupakan ketua Angkatan Tentera Laut. Okey, ketua Angkatan Tentera Laut Melaka. Tetapi kalau kita tengok balik, untuk tentera di darat, okey, bendahara ialah ketuanya, bukan Laksmana. Laksmana hanya di laut. Di darat, bendahara sebagai ketua tentera. Okey, dia adalah ketua Angkatan Tentera. Jadi sebab itulah kita kata bendahara ni antara orang yang paling penting dalam sebuah negara. Sama macam kita sekarang lah. Bendahara ni samalah macam Perdana Menteri. Okey. Kalaulah dapat Perdana Menteri yang tak pandai jaga, memang hancurlah negara ni. Okey. Kalau dapat Perdana Menteri yang tak pandai uruskan kewangan, uruskan pentadbiran negara kita, maka hancurlah sebuah negara tersebut. Okey, perundangan. Okey, perundangan ni kita tahu sebab dalam Malaysia hari ini, undang-undang ini dibuat oleh pembuat undang-undang ialah Parlimen. Okey, Parlimen yang akan membuat undang-undang. Okey. Yang melaksanakan undang-undang ialah pasukan polis dan juga yang lain-lain lah, pasukan kuasa yang lain. Mereka menjalankan undang-undang. Dan yang akan defend undang-undang ialah mahkamah. Okey. Jadi itu semua berkait dengan undang-undang juga. Okey. Jadi walaupun kalau kita tengok balik bendahara juga merupakan ketua hakim. Okey. Bendahara juga merupakan ketua hakim. Walaupun kita tak dapat nafikan lah, memanglah sultan tu paling tinggi. Okey, tapi takkanlah sultan semua benda sultan nak kena ambil tahu. Kan, takkanlah kes rogol ke, kes bunuh ke, kes bergaduh ke, takkan semua benda sultan nak ambil tahu. Okey, jadi bendahara lah yang akan take over. Okey. Raja sultan hanya akan ambil kes-kes yang besar-besar je. Okey, kes yang kecil ni bagi kepada bendahara. Okey, kemudian dalam bidang kehakiman. Okey. Pun sama juga macam yang cikgu cakap tadi, bendahara adalah ketua hakim. Okey. Tetapi atas daripada ketua hakim ni dia ada atas lagi, iaitu sultan lah, yang atas sekali. Okey, jadi sultan inilah yang memberikan arahan. Okey, kalau sultan tak ada barulah bendahara boleh buat keputusan sendiri. Kalau sultan ada kena ikut cakap sultan. Okey. Okey, jadi kita lihat pula kepada pemerintahan di Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pemerintahan di Kesultanan Melayu Melaka, mereka mengambil ataupun mereka mengetengahkan 2 undang-undang yang besar. Okey, Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. So kalau kita tengok dua-dua undang-undang ni, sebenarnya undang-undang dua-dua ni sangat menyeluruh.
Satu di darat, satu di laut. Sebab apa? Zaman dulu, antara darat dan laut, laut lagi penting daripada darat. Okay? Serangan biasanya dilakukan di laut, bukan di darat. Okay? Itu serangan. Sebab tu Laksamana letak dekat darat, dekat laut. Dan juga, dua-dua undang ni sebenarnya, dia menitik beratkan juga aspek Islam dalam hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Ada elemen Islam dalam undang-undang tersebut. Okay? Jadi kalau kita dapat lihat macam mana Melaka sebagai sebuah kerajaan Melayu yang awal berjaya untuk membina ataupun mencipta, menggubal undang-undang yang boleh dikatakan agak mantap. Itulah kehebatan mereka dalam membentuk sebuah perlembagaan yang mantap. Okay? Tetapi kamu jangan ingat perlembagaan ini daripada zaman Parameswara sampai ke zaman Sultan Mahmud Shah, tak. Okay? Dia bermula agak lewat sikit lah, lepas tu baru dia dibuat. Itu pun bukannya dia statik macam tu tau. Tak, dia sentiasa berubah. Mengikut Sultan. Dia akan berubah-ubah ikut Sultan. Okay? Jadi dalam hukum kanun Melaka ni lebih ke banyak tentang isu-isu negara, kerajaan mereka dan juga isu-isu kekeluargaan pun ada. Okay? Kalau undang-undang laut Melaka ni macam biasalah, dia berkaitan dengan laut, peranan nakhoda dan juga peranan macam dia bukan pegawai lah, dia macam orang-orang yang dalam kapal tu. Apa yang kena buat, apa semua tu. Okay, kamu pernah tak tengok cerita Si Tanggang? Pernah tengok tak? Yang Jin Samsudin melakon. Arwah Jin Samsudin melakon. Okay, pernah tengok kan? Kamu nampak tak dalam cerita tu, dia berkaitan dengan kapal tu. Kan? Si Tanggang ni kan? Okay, kamu nampak tak dalam tu macam mana si mungkin kamu pernah nampak dalam tu macam mana sistem mereka. Okay? Kamu boleh nampak macam mana suasana sebagai satu ni. Sebab apa? Semuanya akan dilakukan dalam kapal tersebut. Dan mereka berlayar sebab zaman dulu sebelum ada kuasa
Halo? Ya, Boleh. cikgu. Itu saja kelas hari ni ya. Laju je korang. Tak, lain cikgu tak tahulah saya pasal tu hari ni. 2 kali lah. Tadi tu sama. Okey, kita sambung balik kat mana dah tadi. Okey, okey pasal undang-undang tadi kan. Okey, jadi itulah pasal undang-undang tadi. Okey, kita pergi pula kepada dipukuh dengan konsep Islam. Okey, ini yang cikgu sebutkan tadi bahawa dalam Undang-Undang Laut Melaka, okey, dalam Undang-Undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka dimasukkan dengan konsep Islam. Okey, dimasukkan dengan konsep Islam. Okey, yang mana Islam masa tu, sebab kita tahu pada tahun 14 something Islam telah tersebar luas. Okey, boleh dikatakan hampir keseluruhan orang Melayu pada ketika itu sudah memeluk agama Islam. Okey, jadi masa tu memang kalau kita ikutkan pegangan Islam masa tu dah agak kuat lah. Okey, jadi pemerintahan beraja zaman Kesultanan Melayu Melaka ini telah diambil ataupun telah ditiru hampir keseluruhan, hampir semua Kesultanan Melayu yang lain di tanah Melayu. Okey, semua mengambil apa yang ada di Melaka ni. Maksudnya apa yang diamalkan di Melaka, mereka amalkan juga. Okey. Tetapi hanya ada satu sahaja negeri yang tidak sama macam Melaka. Boleh bagi tahu cikgu, negeri mana yang tak sama dengan Melaka? Hanya satu sahaja negeri yang tak sama. Negeri mana yang tak sama? Bukan negeri Melayu. Sabah Sarawak bukan negeri Melayu. Semenanjung. Bukan. Hanya ada satu sahaja negeri yang tidak mengambil, yang tidak sama sistem dengan Melaka. Bukan. Bukan juga. Bukan juga. Ada satu negeri je. Bukan. Kamu guys, ada orang boleh jawab ke? Bukan. Ya, pandai Aiman Razin. Dah. Aiman Razin betul dah. Okay, Negeri Sembilan. Hanya Negeri Sembilan sahaja. Negeri Sembilan. Hanya Negeri Sembilan sahaja yang mengamalkan sistem yang berlainan. Iaitu mereka mengamalkan tak sama. Okay. Kalau kita tengok semua negeri ada raja dan sultan. Ada raja atau sultan. Dia panggil apa? Dekat Negeri Sembilan panggil apa? Dia panggil sultan atau raja, dia panggil apa? Dia panggil apa ketika ni? Negeri Sembilan. Dia tak panggil ni. Bukan YDP. YDP itu Malaysia. Dia panggil apa? YAB. YAB itu apa? Sebab dia panggil apa? Okey, betul Amirah Safiah yang di Persatuan Besar YPB. Dia panggil YPB. Okey. Tak, bukan. YDPN hanya dekat Sabah dan Sarawak sahaja yang di Pertuan Negeri. Dan juga Melaka pun ada. Okey. Dia tak ada raja atau sultan. Okey, dekat Negeri Sembilan yang fahami bukan Negeri Sembilang. Sembilang tu ikan sembilang. Kalau negeri ikan sembilang sedap masak. Okey. Yang di Pertuan Besar. Okey. Jadi proses pemilihan yang di Pertuan Besar tak sama macam proses pemilihan raja atau sultan. Okey. Sebab raja atau sultan adalah berdasarkan waris. Okey, berdasarkan keturunan yang mana akan berdasarkan keturunan and then dia akan check lah. Okey. Biasanya anak sulung lelaki lah, memang biasanya anak sulung lelaki lah yang akan menjadi pengganti raja. Okey, tetapi bagi yang di Pertuan Besar bukan berdasarkan keturunan, tetapi mereka akan berbincang. Okey, tetapi memanglah yang satu daripada keturunan yang sama, tetapi keturunan itu kan banyak cabang-cabang dia. Okey, banyak ada beradik, banyak cabang. Jadi mereka akan memilih siapa yang lebih layak.
Jadi boleh dikatakan adat Perpati ni sebenarnya sangat demokrasi berbanding dengan adat Temenggung. Okey, daripada sudut pemilihan raja tadilah. Okey, mereka lebih demokrasi lagi. Sebab untuk menjadi seorang yang di-Pertuan Besar perlulah ada syarat-syarat dia tu. Okey, dan juga akan dibuat macam pilihan raya, tengok siapa yang setuju. Dia bukannya main pilih je. Okey. Jadi macam itulah kita punya dekat Negeri Sembilan. Ada orang Negeri Sembilan dekat sini. Ada orang Negeri. Negeri Sembilan ni dia lain sikit. Dia punya ni lain sikit, tak sama. Dia punya cara dia lain, berbeza. Okay? Sebab orang Negeri Sembilan ni kita tahu dia memang datang daripada Minangkabau. Okay, Anis Wada orang Minangkabau. Orang ni. Anis Wada family kuat tak adat Minangkabau? Kuat tak family Minangkabau? Maknanya, adat Pepatih. Kuat tak family mengamalkan adat Pepatih? Okay, Adam ada orang Johor kan? Okay, Adam. Cikgu tahu ada orang Johor. Okay. Okay, biasanya bagi keluarga yang mengamalkan adat Perpatih mereka dengan kuat. Biasanya untuk perempuan lah, lebih-lebih untuk perempuan. Biasanya masalah untuk lelaki berkahwin dengan perempuan yang mengamalkan adat Perpatih dengan kuat. Sebab apa? Dalam adat Perpatih dan juga adat Temenggung, ada perbezaan dari sudut warisan harta. Okay? Yang mana warta pusaka, kalau dalam adat Perpatih, perempuan akan dapat lebih. Okay? Tetapi kalau dalam adat Temenggung, lelaki yang akan dapat lebih. Itu dalam adat Temenggung. Okay? Jadi, kalau itu adat Temenggung, adat Pepatih, okay? Jadi dia akan ada masalah sikit. Lebih-lebih bagi keluarga yang kuat mengamalkan adat Pepatih. Okay? Sebab cikgu ramai juga kawan-kawan yang daripada Negeri Sembilan perempuan. Ada family mereka yang tak kuat adat Pepatih. Jadi mereka tak kisah. Okay? Ada family yang kuat betul. Maksudnya daripada segi pengurusan harta, daripada segi keluarga, semua tu berbeza, tak sama. Okay, betul. Nak kahwin tak boleh sama suku. Okay, kena lain-lain suku. Jadi itu antara cabaran nak berkahwin dengan orang Negeri Sembilan lah. Kalau lelaki nak berkahwin dengan orang Negeri Sembilan, itulah antara cabarannya. Okay. Berbeza sikit lah. Sebab kita kalau nak kahwin kan, tak kisahlah kahwin apa pun. Sepupu kita pun boleh. Okay. Memanglah tak digalakkan. Tapi boleh je kalau nak ikutkan dalam hukum, boleh je nak kahwin dengan sepupu. Cuma tak boleh kahwin dengan adik-beradik. Kan? Tetapi kalau ikutkan yang dalam ni, dalam adat Pepatih, tak boleh. Sama suku pun tak boleh. Kena sopak tu cikgu tak pasti lah. Okay. Kemudian, kita tengok okay, raja ini menjadi sumber kepada segala undang-undang. Okay, maksudnya raja lah yang akan buat undang-undang. Okay. Jadi, raja ini juga merupakan ketua kerajaan dan juga merupakan ketua agama. Okay, ini merupakan ketua kerajaan dan juga ketua agama. Okay, penyakit sopak ni. Okay, kalau ikutkan, memang betul lah. Kalau dalam Islam sendiri pun tak digalakkan untuk berkahwin terlalu dekat sebab kebarangkalian untuk penyakit tu ada. Okay, itu kalau dalam Islam lah. Okay, tapi sejauh mana, kalau kita tengok balik penyakit sopak ke penyakit apa itu bergantunglah kepada orang tersebut. Okay, itu tak semestinya lah. Okay, itu mungkin kepercayaan orang-orang dahulu je. Sekarang ni orang dah tak percaya dah benda-benda macam ni. Okay, macam tadi cikgu cakap tadi, raja ni merupakan sumber kepada segala undang-undang. Bermaksud segala undang-undang berada di bawah dia. Okay, dan raja juga merupakan ketua kerajaan, walaupun kerajaan itu ditadbir oleh orang, ditadbir oleh bendahara, tetapi ketuanya ialah raja. Dan raja juga menjadi ketua agama Islam. Dalam sesebuah kerajaan, biasanya ada dalam sebuah kerajaan biasanya akan ada ulama. Okay? Biasanya ada ulama. Ulama yang akan memberi nasihat kepada sultan berkaitan dengan undang-undang. Berkaitan dengan Islam. Okay? Jadi itulah yang peranan yang dimainkan oleh sultan dan juga ulama. Okay? Jadi sultan merangkap ketua agama, dia perlu memberikan arahan. Ulama tak boleh bagi arahan. Sultan yang akan bagi arahan. Jadi jadi raja perlu buat keputusan
ataupun raja perlu untuk mendengar apa nasihat daripada ulama. Sebab raja dan ulama ni biasanya hubungan mereka memang sangat rapat. Okay. Sebab apa? Biasanya sultan-sultan ni pun mereka belajar daripada ulama juga. Okay. Sebab kita kena faham, zaman dulu ilmu ialah zaman dulu cikgu cakap ni zaman sejarah awal-awal dulu. Ilmu ini ialah dalam ilmu zaman dulu konteks dia kecil, dia lebih kepada agama zaman dulu. Okay, sebelum Islam datang dulu ada agama Buddha, agama Hindu. Jadi siapa yang mempunyai pengetahuan luas tentang agama tersebut dianggap sebagai orang yang hebat. Sama juga macam Islam. Pada ketika itu, ilmu-ilmu lain belum lagi tersebar dekat tanah Melayu ni. Okay? Ilmu falsafah ke, ilmu sejarah ke, ilmu geometri ke, matematik ke, sains ke, masa tu belum lagi tersebar di tanah Melayu. Jadi masa itu ilmu yang ada ialah Islam, agama. Jadi ulama yang menguasai ilmu biasanya mempunyai hubungan yang rapat dengan sultan. Okay, sebab ialah biasanya mesti orang-orang yang hebat dekat dengan sultan kan. Jadi sebab itulah zaman dulu memang macam tu, orang-orang yang biasanya orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi biasanya akan dipandang tinggi, dipandang mulia. Compare macam kita sekarang ni. Okay. Percaya tak cakap cikgu? Ada orang, antara orang kaya dan ustaz yang miskin, dia lebih respect dengan orang yang kaya ni tadi berbanding ustaz yang miskin tadi. Okay, benda ni memang betul-betul wujud memang betul-betul wujud. Sama juga bila kita tengok apa tu? Macam orang tadi, macam cikgu cakap tadi kan, ada orang yang dia lebihkan kepada apa tu, kekayaan di dunia. Memang benda tu memang biasa berlaku. Okay. Okay, dan yang terakhir, pemerintah Beraja Kesultanan Melayu Melaka ini bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat. Adat yang tadi cikgu cakap tadi lah, adat Temenggung dan juga adat Perpatih. Okay. Kalau dalam Negeri Sembilan, adat Perpatih ni sangat dijaga oleh orang mereka. Sangat-sangat dijaga. Ada satu filem yang cikgu nak kamu tengok. Kalau kamu dah tengok, tengok lagi. Iaitu filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt. Pernah dengar cerita tu? Tenggelamnya Kapal Vanderbilt. Vanderbilt macam itulah. Tajuk dia cikgu tak tahu nak sebut macam mana. Filem tu cikgu nak kamu tengok. Yang tak pernah tengok, cikgu nak kamu tengok. Dalam filem tersebut, diceritakan detail tentang adat Perpatih. Okay. Dalam cerita tersebut ada berkaitan dengan adat Perpatih. Sebab dia berlakon dekat Minangkabau sana. So, cikgu nak kamu tengok cerita tu, kamu akan faham tentang adat Perpatih ni. Okay. Bayangkan seorang lelaki yang menjadi mangsa adat. Okay, disebabkan dia ni, dia punya keturunan dia tak jelas. Jadi dia terbuang, orang tak pandang dia sangat. Okay, jadi bila dia dah kaya, baru pandang dia. Okay. Dia berkisah tentang adat. Walaupun cerita dia sedih. Cikgu tengok cerita tu, mula-mula tengok menangis juga lah. Mula-mula tengok memang nangis lah. Cerita dia memang sedih gila. Touching gila. 2-3 kali tengok jadi geram. Okay. Dan struktur masyarakat. Struktur masyarakat ini bermaksud pembesar, and then ada tentera apa semua kan. Ada rakyat hamba. Itu semua perlu dipertahankan oleh raja. Okay. Raja perlu pertahankan benda-benda tersebut. Dia tak boleh suka hati je main biar je, lantaklah apa jadi pun. Yang penting aku kaya. Tak boleh macam tu. Dia kena pertahankan struktur masyarakat. Okay. Dan sepatutnya kalau ada orang susah, sepatutnya raja perlu bantu. Okay. Kalau ada orang yang susah, pemerintah perlu bantu. Okay. Tetapi kita tak pastilah. Kita tak pasti macam mana kisah pemerintah kita, raja kita dalam membantu orang. Kita tak berapa dengar sangat cerita ni. Okay. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah Islam ada pasal Saidina Umar Al-Khattab. Bagaimana Saidina Umar sewaktu menjadi khalifah. Beliau pernah pada waktu malam beliau akan keluar memakai baju biasa, keluar untuk berjalan di kota untuk melihat sendiri bagaimana rakyat dia duduk. Macam mana susahnya rakyat dia. Dan bagi dia, kalau ada rakyat yang susah tak makan, bagi dia itu adalah, dia rasa itu tanggungjawab dia. Dia rasa kalau benda tu, kalau ada orang yang susah tak makan, dia rasa itu semua punca daripada dia. Dia yang tak buat kerja betul-betul. Kalau dia berjadi pemerintah yang betul, semua orang akan dapat makan. Okay, so korang boleh tengok sendirilah macam mana apa yang berlaku pada hari ni. Okay, cikgu nak korang nilai sendiri. Macam mana benda itu berlaku. Okay, so dalam
negara kita, okey, cikgu tak habis lagi tau pasal perlembagaan dan juga demokrasi ni. Kita akan bincang lebih lanjut pada kelas akan datang. Ada banyak lagi yang cikgu tak sentuh lagi pasal ni. Okey, sebab memang banyak lagi sebenarnya, banyak sangat pasal perlembagaan ni. Isu perlembagaan ni sebenarnya sangat besar. Okey, dan isu perlembagaan ni juga tak habis kalau kita nak bincang. Okey, terlalu banyak pasal perlembagaan.